Assalamualaikum Cik Pia. Dah menunggu. Suzana Amiruddin, Nur Alis, Nur Aisyah, Nur Faridah Derus, Isabella Jo, Rosminia, Zaidun Abdul Rahman, Rahimah Abdul Rahman, InsyaAllah, Fatimah Umar, Ibu Qis, Fatimah Aini, Ina Muhammad Gauth, Aisyah Muhammad Nur, Wani Yahya, Rodiah Syarif, Munirah Draman, Aznita Sa'ad, Yun Taslim, Rodiah Arsyad, Yasmin Yaakob, Hairiah Haji Ismail, Kuzurinaku Ahmad, Mahfuzah Mahazir, Hamidah Sa'ad. Masya Allah, rahmati sahabat-sahabat Latahzan ini, amin. Siti Roziah Osman, Rosmahwati Din, Azrina Abdul Hanif, Rini Iki Rini, subhanallah, terbaik nama. Mas Lizah Bagiran, Opah Aznah, Nur Aini Abdul Rahman, Siti Atikah Tukimin, Hanidah Mansur, Nurhanizah Hamid, Juriah Nur, Dilanim Ibrahim, Hamidah Sa'ad, Khalijah Muhammad, Izan Erik, Alhamdulillah, Rifkah Husni, Siti Anisah Masnur. Hujan ke Kak Siti Roziah? Di mana hujan? Saya rasa macam tak ada kat rumah saya ni. Faridah Yahya, Rohanah Nana, Hatijah Abdullah, amin amin, Masya Allah. Niza Yusuf, Maria Muhammad, Wuryanti Wu, Syarifah Safiah, Mas Liza Bagiran, Mazarila Ramli. Bila nak jumpa Mazarila? Subhanallah, rindu. Allahumma salli ala Muhammad. Azizat, Masitah Idrus, Siti Khadijah AR. Cuti nak Kedah? Allahumma salli ala Muhammad. Opah Aznah, Alhamdulillah, Hafiz Azlianti, Sarah Manal Abdullah, Latifah Awang, Junainah Ismail, Nur Hayati Ramli, Salina Salihuddin, Masya Allah. Oh ya ke Cik Rodian? Tante, rumah saya pun hujan, tapi saya tak intai kat luar. Ahadiah Agoy, Zawiyah Wahab, Ratna binti Ali, Wan Azlina Lin, Rusnaini Adnan, Anggrik Rimba, Baizura Badlishah, Faridah Anum, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah. Dimaran Hanida, Latifah Ali, Nur Aini Abdul Rahman pun kata JB hujan. Suryan, Khairul Syifa, Syasha Abenua, dari 5 pagi, Masya Allah, Minhatul Mimin. Saya pun ada di sini, tapi mungkin tempat saya kalau hujan tak lebat lah, sebab saya pun dah bangun dah 4.45 kot tadi. Saya tak dengar pun bunyi hujan. Ada orang keramat ke sini hujan ke? Allahumma salli Muhammad. Oh, Amboi Mazarila, kena senyap dulu tu. Wasitah Idrus, Rima Khalid, Siti Azmahani, Nur Hazian, Rosmawi Ahmad, Nur Haisah, Masya Allah. Umur Reda, malam Jumaat, pagi Jumaat, hujan ni satu rahmat yang besar, muslimin muslimat. Semoga hujan yang bermanfaat lah. Allahumma sayyiban nafi'an. Nur Kisha, Cik Yang Hasna, Hanisa Syafi'i, Syafrina Ali, Cik Liza, itu tak, mana satu kecil dah mata ni sebab tudung color macam ni kan. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, syok duk baca nama pagi-pagi Jumaat. Semoga semuanya berkat dalam kehidupan. Ustazah pun syok baru buka handphone. Itulah dia, jemaah umrah kita. Masya Allah, anda pun terasa macam berada dengan grup umrah tu kan. Ustazah Syed bercerita je, minta maaf lah. Ustazah ni ibaratkan macam mak depa kan. Ibarat macam mak depa, ramai anak ni, ibarat macam mak depa. So setiap perjalanan, pergerakan mereka berada di mana tu, memang Ustazah memang follow habis. Dan biasalah mak-mak ni kan suka bercerita. Mak ni, mak tua ni, mak tua. Lepas tu anda lah jadi mangsanya. Minta maaf lah kalau ada yang tak selesa, cerita pasal umrah dia je. Bukan, memang suka bercerita kan. Sebab
Depa semalam Allahumma salli ala Muhammad. Depa semalam berjalan ke Madinah, pergerakan ke Madinah. Lepas tu saya buka-buka pagi ni, Masya Allah, kita macam terkesan lah sebab ukhuwah hubungan mereka ni dah macam adik-beradik kan. Tiba-tiba ada yang share, anda syahdu tak dengar suara tu? Kerana cinta kepada Rasulullah merupakan cinta kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rindunya dengan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni hari Jumaat, lazimkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana cinta kepada Rasulullah adalah cinta kepada Allah. Betul kan? Opah suka. Sebab kita terasa macam, ya Allah, biarlah kita pun nanti satu hari insya-Allah sahabat-sahabat doa je, niat je. Jangan takut. Aku ni takkan mampulah, aku ni dah sakit, aku ni tak ada duit, aku ni. Jangan, wallahi Ustazah merayu, jangan pernah berkecil hati dengan Allah. Jangan pernah berjauh hati. Orang yang dapat tu adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam doa, adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam usaha. Sebab Allah tak pernah zalim pada kita, Allah pasti beri. Dan seandainya sampai ke akhir hayat kita, anda dalam keadaan sakaratul maut, contoh, anda kata ni penipu punya Ustazah Zai, kata aku dapat pergi Mekah, tapi sampai aku nak mati ni aku tak dapat pergi Mekah. Contoh kan sahabat-sahabat, anda percayalah kan, orang yang usahanya luar biasa, doanya memang Masya Allah bersungguh-sungguh, semata-mata kan, semata-mata. Dia tak fikir lain lah nak ke sana tu, bukan sebab nak tengok Kaabah, bukan sebab nak ikut-ikut orang. Dengan jiwa memahami, mendalami ilmu tentang kenapa kita kena sampai ke sana. Nak lahirkan jiwa cinta Rasulullah tu bukan senang. So orang yang bersungguh-sungguh seiring apa yang dia mahu dengan usahanya, Ustazah tak nampak kat mana yang kita nak kata tak dapat, kecuali ajal menjemput dia. Sama juga kan Ustazah, akhirnya tak dapat juga. Anda tahu tak, berkemungkinan memudahkan sakarat masuk kita sebagai umat yang layak mendapat syafaat Rasulullah. Sebab kesungguhan kita tu melahirkan rasa cinta kepada Rasulullah. Cari jalan macam mana. So macam mana nak cinta Rasulullah kalau tak kenal Rasulullah? Macam mana nak rindu Rasulullah kalau kita tak baca sirah-sirah Rasulullah? Macam mana nak disayang Rasulullah kalau apa yang Rasulullah bawa tu kita tak ikut? Rasulullah bawa wahyu daripada Allah, bawa surat cintanya Allah. Tapi kita tak heran pun sahabat-sahabat, tak heran kalau tunggu surat daripada Boplan ke main lagi kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, surat cinta dah ada tapi kita tak nak baca. Sedih kan? Kenapalah degil sangat kita ni? Kenapalah hati kita ni keras membungkam sangat? Kita tak nampak ke Allah sahabat-sahabat? Every day, semua nikmat, tak ada satu pun yang tak datang dari Allah. Semua dari Allah. Hatta Ustazah sikit batuk ni, kita bernafas ni muslimat, tarik, lepas. Dari siapa? Dari Allah. Cubalah boleh beli 1 kilo nafas kat pasar malam. Memang cannot lah, tak ada. Okay? Sekian. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, memang kan Kak Yasmin Yaakob, Hazliza Mukhtar semua, dan sahabat-sahabat yang dah PM Ustazah, insya-Allah sayang-sayang sekalian, satu persatu Ustazah cuba respon. Satu persatu. Ustazah sedang mencari masa, dan Ustazah yakin masa kita ni semua 24 jam Allah beri. Tergantung kepada bagaimana kita mengatur masa itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, muslimat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi macam Allahu Akbar, Kak Siti Roziah, awak nangis.
Masya Allah kan, jangan kata halangan. Ya Allah, tak tahu nak cakap lah sahabat-sahabat. Saya tak tahu nak cakap macam mana nak kata sebab kita duk kata macam ada halangan itu ini kan. Dengan bismillahi tawakkaltu ala Allah. Makcik-makcik yang ada kat sana tu mereka merasa ajaib macam mana mereka boleh bersemangat pelik, hilang sakit kaki, hilang rasa takut. Allah, Allah, Allah. Hai, rasa macam berada dengan mereka di sana. Doakan sahabat-sahabat. Ustazah pun sedang mengumpul jemaah untuk 5 Mac insya-Allah. Okay, sebab yang merayu-rayu untuk hujung Januari tu memang tak ada dah penuh. Jadi untuk 5 Mac. So tahun depan Ustazah memang akan disusun untuk menyantuni lah mereka ni. Sebab kita tak tahu kan sampai bila. Kita pun tak diwar-warkan lagi sebagai naik fasa endemik dah. Kan duk pandemik je kan kita ni. Jadi tak tahu sampai bila. Masya Allah, tabarakallah. Semalam Ustazah duk meeting lah sekejap dengan tim dengar kan. Saya kata Ustazah dah tak boleh tahan dah ni tahu. Ustazah korbankan bulan 12, bulan 1 awal untuk pergi umrah ikut Ustaz ni. Nak bawa jemaah Ustazah korbankan demi dengar ni. So Ustazah dah confirm dah untuk hujung Januari ni Ustazah terbang dengan jemaah. Ustazah kan Ustazah tengok mata bulat daripada tu. Kenapa? Bukan Ustazah susun memang hujung last paling lewat pun dalam pertengahan Januari. Ustazah tak boleh, hari tu kan kita ada skip sekejap. Lepas tu jadinya 21 episod tu last pada 3 Februari rasa. So semalam dia meeting lah macam mana, tak syok lah pula kan. Setiap malam Jumaat Ustazah ada, tiba-tiba episod last tu pula Ustazah tak ada. Allah, semuanya daripada Allah. Ala kulli hal, alhamdulillah. Jom kita mulakan. Baru nak mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang ditipu umrah tu? Ya Allah Tuhan, kesiannya. Siapa tak nampak nama? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Azwin Sheila. Tapi nak mengaturkan masa tu bagi cakap, nak buat segala urusan itu sangat macam. Ya sayang, sebab masa adalah makhluknya Allah juga. Masa, harta, apa saja makhluknya Allah. So jangan pernah tak balik kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat-sahabat, saya sebenarnya punya nawaitu dan cita-cita rasa nak baca semua komen anda ni. Tapi kan itulah macam mana Ustazah nak baca semua sekali sambil bercakap ni, membaca kan. Jadi Masya Allah, kita kembali kepada Allah tu. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa tu kita kena faham bukan kita punya kuasa. Jadi bila kita balik kepada Allah, contoh bab solat kan, kita nak semua kerja kita tip top. Kita nak semua Allah bantu kerja kita. Allah dah cakap dalam Quran, in tansurullah yansurkum. Kamu bantu agama Allah, Allah pasti bantu kamu. Ini janjinya Allah. Allah tak luar apa pun kekuasaannya kalau kita tak solat. Allah perintahkan aqimus solah, dirikan solat. Alantak malah lah aku nak solat. Ya Allah, aku solat-solat pun aku sakit juga. Aku solat-solat pun aku kena tipu umrah juga. Contoh kan sahabat-sahabat. Malah lah aku ya Allah. Kita boleh seolah-olahnya terngiang-ngiang di telinga kita. Kalau Allah boleh cakap kat kita, ada ku kisah engkau tak solat. Faham tak? Ada ku kisah engkau tak solat. Aku suruh je kau nak buat benda tu balik pada kau sendiri. Kan sebab kuncinya syurga tu adalah solat. Dah kau solat pula, kau boleh cengkelat-cengkelat. Faham ke cengkelat tu apa? Kau boleh buat-buat lambat tanpa ada benda yang sangat penting. Benda yang saja-saja melewat-lewatkan. Kita tak bercakap pada orang yang memang dalam waktu solat lagi ni Zuhur 1:30 sampai pukul 4:30 ni contoh. Dalam waktu Zuhur, solatnya akan diterima Allah. Tapi sudah pasti ada kualiti, peringkat-peringkat yang dipandang oleh Allah. Nantilah ya Allah, pukul 4 lah baru aku solat. Senang, cuci makeup sekali je, solat dengan asar sekali. Asar aku janji awal waktu ya Allah. Zuhur hujung waktu tak apa lah. Kan, excuse lah sikit ya Allah. Kau ingat Allah tu siapa? Kawan kau. Minta maaf Okey, sebelum marah, jom kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azina Ahmad, apa maksud terjawab persoalan di hati tu? Betul lah sahabat-sahabat, jangan duk tanya Allah je, kenapa aku nak minta benda semua tak dapat. Allah, 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 kita selalu why me ya Allah. Nanti Allah jawab why not, aku kan Tuhan, engkau kan hamba. Ingat Allah Al-Khaliq, Allah pencipta. Allah bukan makhluk yang dicipta. So kita yang dicipta, akurlah dengan sang pencipta. Simple sahabat-sahabat. Masalahnya yang Allah suruh tu saya tak suka. Adakah kisah dengan sukamu? Kata Allah, tolong fokus dengan sukaku, kerana engkau hidup di atas bumiku. Engkau bernafas dengan kehendakku. Kau dapat rezeki kerana aku. Allah ya memang berhak membesarkan dirinya. Allah tu tak baik. Dia tak bagi orang sombong, tapi dia yang sombong. La ilaha illallah. Macam mana nak cakap? Cuba depan bos, berani cakap macam tu. Bos, yang kau sombong sangat, kenapa? Kan? Kau nak suruh aku tukar bahagian tu, bahagian ni. Kau dah kenapa bos? Cuba cakap macam tu dengan bos. Bos kata, budak ni, aku yang bayar gaji hang. Kita pun fikir, betul juga. Allah bos yang bayar gaji aku. Bukan aku bayar gaji bos. Apa hal banyak cakap, memang betul lah dia cakap macam tu. Walaupun manusia tak suka bila ada manusia cakap sombong gitu. Tapi jangan nafikan, pejabat ni bos punya. Yang bayar aku hujung bulan gaji bos. Kenapa aku ni bosan dengan bos, kan? Bos kan? Simak dirahmati Allah. Allah tu Tuhan kita, Masya Allah. Membesarkan dirinya itu pakaian Allah, bukan pakaian kita. Allahu Akbar sahabat. Tengoklah macam mana Fir'aun tenggelam dalam lautan. Kerana apa? Muslimat dirahmati Allah, mengaku dirinya Tuhan. Kita tak cakaplah seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Tu dia punya bahasa Fir'aun ni. Dia dok mengaku dia Tuhan yang paling tinggi. Cukup pantang ada orang sebut Allah. Siapa tu? Kalau dia tahu ada orang yang mengaku ada Tuhan lain, dia cukup marah. Sombongnya kita kat mana? Muslimat dirahmati Allah. Siapa tu? Tak kenal pun. Kau follow dia, teruknya. Macam tu. Dia nak orang ikut dia je. Itu sombong. Faham Muslimat dirahmati Allah. Allah na'udzubillah min zalik. Astaghfirullahalazim. Tajuk kita hari ini 148. Muka surat 297. Jangan bercita-cita menjadi terkenal, kerana akibatnya adalah kesusahan, kesedihan dan kegelisahan. Sahabat, tajuk ni sangat takut untuk saya baca. Dan saya akan lontarkan isi hati saya kepada anda. Kerana apa sahabat-sahabat? Sebenarnya saya nak baca semalam lagi tajuk ni, tapi takut teremosi pula kan. Sebab semalam pun tajuk dah Subhanallah best. Allahumma salli ala Muhammad bab 148. Apa tu Zaidah Ida? Ustazah nampak kuruh lah pula. Ni nak kena remove ni. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, subhanallah. Linda Sariha, Nur Asiyah Kila, Marjina Farid. Allahumma salli ala Muhammad. Di antara perkara-perkara yang mampu mengotori jernihnya jiwa, yang mengganggu keteguhan dan ketenangannya, adalah bercita-cita agar dikenal dan mendapat simpati orang lain. Sedihlah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa saya sedih? Sebab hakikatnya tak seronok jadi orang terkenal. Hakikatnya. Muslimat dirahmati Allah, hakikatnya. Cuba anda tengok orang-orang yang, ialah orang-orang yang, siapa follower paling ramai kalau di kalangan artis. Kan artis, pelakon-pelakon dikhabarkan bahawa sekarang ni kalau nak berlakon kena ada 1 juta follower kan paling kurang. Ustazah tahu juga tu cerita tu.
Kalau orang dulu-dulu tak gitu. So sekarang ni macam mana nak kumpul 1 juta follower baru boleh jadi pelakon? Contoh kan, muslimat dirahmati Allah. Adakah yang mempunyai 1 juta follower tu sudah cukup bagus? Macam itulah contoh. Okay, jadi adakah macam semalam berapa ramai PM Ustazah, tahniah Ustazah, 2.7k yang menonton semalam kan? Jangan pernah merasa wow dengan semua tu. Jangan pernah merasa wow. Anda akan rugi. Jangan seronok menjadi terkenal. Dan jangan pernah bercita-cita. Saya rindu kalimahnya mak saya, arwah sahabat-sahabat almarhumah bonda tercinta. Jangan bercita-cita nak jadi kaya. Cukuplah bercita-cita untuk cukup. Cukup. Bila Allah cukupkan kita, yang miskin pun akan lapang dada. Bila Allah tak cukupkan kita, yang kaya pun akan sengsara jiwa. Anda faham maksud? Dari semalam saya macam, mulanya tu macam tersedak. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad. Rasa terkenal ada harganya. Betul Kak Yasmin Yaakob. Semalam ada blok kedua ke blok ketiga, Izwan nak tanya soalan tu. Saya dah merah muka dah. Dah berair air mata. Hidung saya dah tak tahan, dah kembang-kembang dah muslimat. Saya dah sakit dada dah. Kenapa? Sebab saya nak terbatuk sangat. Elok saya nak terbatuk, dia tanya soalan. Ustazah bla-bla. Sebenarnya saya dah nak terbatuk. Payah. Anda ingat senang masuk TV. Anda ingat senang. Macam ni lah orang kenal. Bukan senang. Betul sangat apa yang 148. Jangan bercita-cita menjadi terkenal, kerana akibatnya adalah kesusahan. Ya Allah, aku nak batuk pun aku tersangkut juga ni kan. Sekejap lagi iklan, tak boleh nak batuk lagi. Antara contoh macam itulah kita nak cakap. Syukran Zati. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap Zati hantar ayat. Bismillah. Sorry tak ada gelas, so Ustazah kena minum gini. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak seronok muslimat, tak seronok. Kadang-kadang artis-artis terkenal tu kan, dia pun nak pergi keluar mana-mana pun susah. Suami dia jadi rimah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, suami dia jadi rimas, anak-anak dia jadi rimas. Okay? Sebab apa? Sebab nak makan tak boleh, orang pandang yang ni tak boleh. Susah. Bukan senang sahabat-sahabat. Eloklah kita jadi orang yang tidak dikenal. Tapi itulah manusia. Apa yang ada jarang disyukuri. Apa yang tiada tu pula yang dicari. Okey? Kalau yang terkenal, seboleh-bolehnya dia nak jadi orang tak terkenal. Ustazah terkenang-kenang sampai sekarang. Yang follow Ustazah lama memang tahulah Ustazah selalu bagi contoh ni. Ketika Siti Nurhaliza pergi ke Baitullah dengan kos umrah yang begitu, haji ke umrah dia masa tu, tapi memang super mahal lah, package VVVIP. Mampu kan? Tak apalah dia nak pergi dengan package macam tu. Dia pergi, muslimat dirahmati Allah. Dia berada di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Air panas. Syukran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Dia pergi ketika dia nak cuba mencium Hajarul Aswad. Ketika dia nak cuba mencium Hajarul Aswad, Masya Allah, dia diasak, ditolak begitu dahsyat ketika itulah. Sekarang dah tak boleh kan nak bersesak-sesak ke Hajarul Aswad. Ketika itu air mata dia laju mengalir. Dia kata bukan kerana dia diasak, ditolak, tubuh dia sakit, tapi dia kata, ya Allah, aku merasa nikmat sebab tak ada siapa kenal aku di sini kecuali Engkau, ya Allah. Faham maksud? Datang menyelinap rasa nikmat pada diri dia. Sebab bayangkan kalau orang kenal dia tu penyanyi nombor 1, orang akan bagi laluan kat dia. Siti, silakan cium Hajarul Aswad dulu. Lelaki-lelaki, mesti sini saya dokong, letak depan Hajarul Aswad tu, contoh kan. Tapi sebab tak ada siapa orang kenal dia, maka dia rasa nikmat dalam diasak
Sebab dia tahu saat itu dia sedang bermujahadah untuk mendapatkan tempatnya di sisi Allah. Dan Allah pandang hati, Allah tak pandang. Kita takut masa menjadi terkenal, duduk kat Malaysia sebagai penyanyi nombor 1, muslimat dirahmati Allah, hati kita ni semua pakat lari belaka dah. Orang duk tengok aku je lah yang paling betul, suara aku je lah paling sedap. Ni contoh, kau ada adik-beradik Siti Nurhaliza nak cakap kat dia kan. Ustazah tak berapa nak Siti Muzayyanah ni, tak berapa nak Siti sangat ni, muslimat dirahmati Allah, pun sebenarnya merasakan macam tu. Tak seronok sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak seronok. Biarlah kita melalui kehidupan seperti Uwais Al-Qarni. Masya Allah, tabarakallah, bila sebut nama dia ni bergetar tubuh. Siapa Uwais Al-Qarni? Masya Allah, seorang yatim, kulitnya bersopak, muslimat dirahmati Allah, kurus kering. Tapi dalam minda dia, dalam cita-cita dia nak bawa mak aku pergi Mekah. Mak aku dah tua, uzur, tapi dah lama bercita-cita duk sebut nak pergi Mekah. Aku miskin, aku tak ada duit, mak aku tak mampu nak pergi. Macam mana ramai kan sahabat-sahabat Latahzan saya yang macam tu? Ramai sahabat Latahzan. Sekejap. Ya Allah, baru perasan ada gambarku dan suamiku. Patutlah cute-nya mak Ustazah. Apalah mereka ni, mak pun cute rupanya dah. Ni anak buah saya bagi masa anniversary kami. Happy 19th anniversary Umi Love Baba. Ni anak-anak buah saya ni kerja ni. Bergetar suara dengan Uwais Al-Qarni, sahabat-sahabat. Sebab Allahumma salli ala Muhammad, dia nak sangat bawa mak dia pergi Mekah. Jadi anda yang bercita-cita, mak ayah belum pernah pergi Mekah, terus je pasang cita-cita. Tapi kita tak boleh melakukan seperti Uwais Al-Qarni. Logik akalnya ketika kita berada di Malaysia ini, dan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan semua, Uwais Al-Qarni sebab dia nak sangat, apa yang dia buat ketika itu, dia bekerja susah. Dia hanya dapat membeli seekor anak lembu yang kecil. Anak lembu yang kecil murah, yang besar mahal. So anak lembu yang kecil yang baru lahir, dia buat macam mana? Kisah Uwais Al-Qarni ni cukup Allahu Akbar, memberi kesan di hati. Kan sebab orang kampung, dia beli lembu yang kecil, muslimat dirahmati Allah, dia gendong lembu tu. Dia gendong, jak dia dokong belakang, jak dia dokong depan. Tengoklah macam mana kemampuan dia. Apa yang dia buat, dia pergi naik atas bukit. Lepas tu nanti turun pula, naik lagi. Macam orang exercise. Tapi kalau kita bawa apa? Kan alat angkat berat ke macam mana kan. Tapi dia bawa lembu yang dia beli tu, itu je kemampuan dia. Mula-mula orang kata, Uwais ni dah gila dah kan. Dalam miskin, yatim, kulit bersopak pula, gila dah dia ni kan. Dia tak peduli orang cakap apa. Dia tahu apa cita-cita dia, apa matlamat dia. Anda janganlah pula beli anak lembu, duk usung, pergi ke Sogo kan. Pergi ke LCC, dah kena halang dengan guard. Ni nak jadi Uwais Al-Qarni. Bukan, kita nak tengok usaha dia tu. So sesuaikan dengan zaman kita hari ni. Usaha dia ketika itu, dia tak merompak, dia tak mencuri, dia tak mengambil haknya orang. Dia hanya mampu beli baby lembu. Masya Allah, dia dukung. Bayangkan beberapa bulan lamanya, Masya Allah, itu exercise yang dia buat. Anak lembu pun semakin membesar. Elok pula Allah bagi anak lembu ni gemuk, sihat. Sampailah anak lembu ni beratnya dah menghampiri seorang manusia. Subhanallah. Subhanallah, sahabat-sahabat. Berat dah lembu ni. Dia tetap daki gunung, turun balik, daki, turun balik. So dia jadi lelaki daripada kurus tu jadi sado. Sado, ada orang tak suka sebut sahabat-sahabat. Saya takut nak sebut perkataan-perkataan macam ni. Semalam budak yang dalam dengar tu, muslimat, Allahu Akbar, rupanya tattoo. Saya tanya masa tengah iklan, Ahmad memang duk pakai baju tangan panjang selalu? Ya Ustazah, sebab tubuh saya ni penuh dengan tattoo, lambang apa je yang tak ada, sampai ke tangan-tangan. Mujur keluarga mertua saya terima saya masa saya nak pinang anak dia dulu. Kan bukan senang. Anda kalau ada orang bertatu kat badan, kan cakaplah saya dah bertobat lahum semua, anda nak terima? Jujur je lah pada diri. Bukan senang kan sahabat-sahabat. Tapi semalam yang saya tabik spring, keluarga mertua dia terima dia nak meminang anak dara dia sebab tahu dia dah bertaubat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupanya tubuh badan dia ni penuh dengan tattoo. Masya Allah sahabat-sahabat kan. Masa dia buat dulu dia tak fikir apa dah. Dia buat umrah dah. Masa dia buat umrah dengan kain ihram sampai kena halau dengan polis. Polis tu pun tak betul juga tu kan. Muslimat dirahmati Allah. Sebab dia halau. Haram dia tunjuk badan. Habis tu nak buat macam mana Ustazah? Saya memang biasa je orang buat macam tu kat saya. Itu masa zaman jahil saya. Masa saya tak tahu apa. Tak ada nikmat apa pun sebenarnya. Pergi dekat Thailand duk buat tattoo muslimat. Masa tu masih bergelar Islam. Ustazah siap belajar. Tattoo tu buat macam mana sebenarnya Ahmad? Tu sebab tak boleh dengan rancangan dengar ni. Saya siap, macam tu rupanya buat tattoo ni. Ada kawan saya Ustazah nak buang jugalah. Ada dia kata dekat Kelantan nak buang dia tu. Tapi ada macam bukan hilang penuh pun. Samar-samar tapi efek jugalah. Kulit jadi nanti jadi macam allergic kan. Saya tak nak lah buat. Biarlah dia supaya nanti menjadi saksi di akhirat. Saya dah bertaubat sebab benda ni lah. Masya Allah, takutlah sahabat-sahabat dirahmati Allah belajar. So, Uwais Al-Qarni tadi dah jadi badan dia tough, seorang lelaki. So, dia berniat untuk menggendong. Rupanya dia ada matlamat. Dia nak gendong mak dia ke Baitullahil Haram. Daripada Yaman ke Mekah, bayangkan. Dia nak gendong mak dia. So, dia bismillah. Macam ni orang kalau dah nekat, bismillah tawakkaltu ala Allah. Mak nak pergi Mekah kan, saya bawa mak. Nak bawa dengan apa Uwais? Duit tak ada. Dia gendong mak dia dengan susah payah. Bertawaf di Baitullahil Haram. Bersa'i berkeliling Kaabah. Duduk dalam masjid. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hanya dengan menggendong ibunya. Itu pun tak boleh balas sebenarnya jasa ibu ayah. Darah yang tumpah mak kita membesarkan kita. Air susunya, keringat ayah yang mengalir membesarkan kita. Tak boleh balas. Walaupun jasa seperti Uwais Al-Qarni, kita yang duk kerja derhaka je boleh balas ke sahabat-sahabat? Patut dihormati oleh para sahabat Nabi. Aku nak bertemu dengan Uwais. Siapa yang nama Uwais Al-Qarni yang ada tanda di belikatnya? Itulah siapa? Umar Al-Khattab bertanya. Dicari oleh orang-orang soleh, dicari oleh orang-orang beriman walaupun dia orang miskin. Tak ada siapa nak menyapa dia. Tetapi namanya menggegarkan arasy Allah. Bila sebut Uwais Al-Qarni, seluruh kerajaan Allah tunduk. Itu nama orang soleh. Itu nama orang yang dimuliakan Allah kerana dia memuliakan ibu dan ayahnya. Allahu Akbar. Kita kata kita muliakan mak ayah kita. Tapi duk bagi duit hujung bulan. Hujung bulan depan kita minta balik. Mak minta duit mak. Hari tu kau bagi mak RM50 ni kau minta RM100 pula. Kan sahabat-sahabat? Nak beli apa? Uwais Al-Qarni tak pernah menyusahkan mak ayah dia. Dan apa yang mak dia sebut, dia mesti nak dapatkan juga. Mesti nak dapatkan juga. Ini kisah yang betul. Ya Allah, apa sangatlah yang aku buat untuk kedua orang tua aku, ya Allah. Aku dah macam tu ke? Patutlah dia tak terkenal di bumi, tetapi dia sangat-sangat terkenal di langit Allah. So kalau ada asatizah buat kuis, siapakah yang tidak dikenali di dunia tetapi sangat terkenal di langit Allah? Itulah Uwais Al-Qarni. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bila kita tahu kisah macam ni, kita akan tak sombong dengan apa yang dilakukan oleh diri kita. Tu mak saya pergi Mekah tu sebab duit gaji saya lah tu. Tu mak saya dapat banner rumah banglo sebiji tu sebab duit saya. Kalau tak ada saya, anak lain semua tak boleh harap. Kau cakap macam tu, di langit tak ada langsung nama kau terpadam. Walaupun kat dunia ni kau rasa kau hebat. Faham? Sebab dirahmati Allah, kita nak jadi macam Uwais Al-Qarni. Just do it. Tak kira lah adik-beradik lain pandang ke tak pandang mak ayah kita. Tak kira lah mereka tu berjasa ke tidak. Kita ni berjasa tak? Yelah Ustazah, berjasa lah. Tiap-tiap bulan RM500 saya bagi kat mak saya. Kau ingat itu dah jasa sangat. Ternilai ke dengan air susu mak engkau? Ternilai ke dengan keringat peluh ayah engkau yang keluar? Teringat ke dengan jaga malam mereka? Tak teringat. Dan bila budak macam Ahmad semalam dalam rancangan dengar tu, anda boleh tonton semula di TV Al-Hijrah semalam, Facebook. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Ustazah tanya, sekarang dah ada anak umur 8 bulan. Apa yang Ahmad nak pada anak? Sanggup tak kalau anak tu mengulang apa yang Ahmad buat? Saya tak nak Ustazah. Saya nak. Saya percaya semua ibu dan ayah jahat macam mana dia nak anaknya jadi baik.
Dan itulah yang menguatkan saya untuk saya berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik. Subhanallah, sahabat-sahabat. Jadi kita yang konon sedia baik daripada kecil, tak pernah buat jahat macam Ahmad tu, kita duk dilekakan oleh iblis. Kau kan dah baik, tak apalah. Kau bagi RM500 sebulan kat mak kau tu baik dah. Adik-beradik lain ada bagi? Tak ada kan? So kita dah cukup merasa baik. Lepas tu balik rumah mak ayah kita, kita jadi bos pula. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab dah bagi RM500 sebulan tu. Kau rasa kau hebat sangat? Pelik. Sebab apa? Sebab tak kenal orang-orang yang menggegarkan arasy Allah dengan namanya. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Qasas 83. La yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Kebahagiaan negeri akhirat itu kami berikan kepada orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerosakan maksiat di muka bumi. Allah. Allahu Akbar. Kita nak bahagia. Dunia kita nak bahagia, akhirat kita nak bahagia. Dia bermahar, sahabat-sahabat. Kau nak ambil seorang anak perempuan daripada ayahnya, kau kena membayar mahar dan nanti engkau halal untuknya. Kau boleh menidurinya. Ini dalam agama. Ada perkara-perkara kau nak buat macam ni, syaratnya kena macam ni. Kau nak bahagia, kata ayat Al-Qasas 83. Sahabat-sahabat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu Allah akan beri kepada orang yang tidak menyombongkan diri. Aku je yang hebat kat dunia ni. Aku je yang terkenal. Sebelum terkenal, dia tak sombong. Bila dah terkenal, dia sombong. Allahu Akbar. Apa yang menyebabkan dia sombong? Dulu tak kaya, sekarang kaya. Mudah terjebak dengan kesombongan. Dulu tak berapa cantik, sekarang dah makin cantik sebab jadi duta produk sekian-sekian. Sombong. Sahabat-sahabat, hei, kalaulah kita boleh bercakap dengan Allah, ya Allah, kalaulah dengan cantik aku ni jadi sombong, tak perlulah cantikkan aku, ya Allah. Biarlah aku pakai produk mahal apa pun tak perlu kalau sombong. Sebab tu dapat projek apa dalam bisnes, dapat masyuk banyak mana, ya Allah, jadikanlah rezeki yang kau anugerahkan kepada aku ni sebagai peluang untuk aku menjadi hamba yang makin taat kepada engkau. Sebab itu muslimin muslimat, setiap kali kita minta dengan Allah, minta yang sungguh-sungguh, yes, aku dapat rezeki, jangan sampai aku sombong dengan rezeki ni, ya Allah. Yes, aku dapat nikmat, jangan sampai aku jauh daripada engkau, ya Allah. Dapat je apa-apa nikmat, doa kita terkabul, cita-cita kita tercapai, sahabat-sahabat. Jangan lupakan Allah. Saat itu terus cakap dengan Allah. Alhamdulillah, ya Allah, engkau makbulkan doaku, jangan sampai aku makin jauh dengan engkau, ya Allah. Kau jadikanlah harta ini, rezeki ini menjadi aku semakin tunduk kepadamu, ya Allah. Lawan rasa itu. Sebab kalau kita tak mulakannya dengan kata-kata itu, iblis dah mulakan. Doa engkau makbul, kan engkau manusia hebat, kan engkau disayang oleh Tuhanmu, menjadikan kita manusia yang semakin lupa diri. Sebab apa? Di sana ada iblis yang cemburu tengok engkau berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan redanya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf, dari semalam saya rasa tekak tak selesa. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerosakan, yakni maksiat di muka bumi. Jangan buat maksiat atas muka bumi, sahabat-sahabat. Jangan buat maksiat atas muka bumi. Kalau dah terbuat, tolong taubat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi jangan dah tahu buat lagi, dah tahu buat lagi, dah tahu buat lagi. Terima kasih semalam yang ramai respon pada Ustazah, messenger Ustazah bercerita tentang aurat. Terima kasih Ustazah menegur pasal aurat. Ustazah ketika bercakap tak ada niat pun nak kenenkan ke, nak perli ke, nak sindir anda ke. Sebab Ustazah tak kenal, Ustazah tak pernah tengok siapa Nur Mahmad, macam mana cara dia pakai tudung, siapa Nadia Fatin. Saya tak pernah jumpa sahabat-sahabat. Nur Hayati Zainuddin Ustazah jumpalah, insya-Allah luluslah cara pakai tudung dia kan, sahabat-sahabat.
Jadi kita nak sebutkannya, ustazah tak kenal. So ustazah bercakap hanya kerana Allah suruh cakap. Jadi tak perlu berterima kasih pada ustazah. Tak perlu sahabat-sahabat merasa, ya Allah, kalaulah tak ada dia, aku ni tak tahu. Ya, itu salah satu asbab. Tapi tak perlu memuja-muji orang sampai melampau-lampau. Tak perlu. Sebab semua itu datang daripada Allah. Kita tak tahu orang yang kita puji itu hatinya bagaimana. Dulu dia orang yang taat kepada Allah, tapi setelah terkenal, setelah dipuja-puji, takut dia menjadi orang yang lupa kepada Allah. Sebab tu sesama sahabat cukup takut nak memuja-muji lebih-lebih. Saidina Umar sampai kalau aku dengar orang puji aku lagi, aku baling mata dia dengan pasir. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita jangan buat macam tu pula. Kan saat ada orang puji ustazah, sudah baling mata dia dengan pasir. Bukan macam tu maksud. Tapi betapa mereka nak menjaga hati. Jadi anda tak payahlah nak kecil hati ke kalau cantiklah ustazah, kan. Tak ada pula ustazah tulis trik kamera ni. Tak adalah, bukan cantik. Sebenarnya memang nak kata cantik, kan. Sekian dia maklumkan. Okey. Baik, jangan berbuat maksiat di muka bumi Allah. Oleh sebab itu, salah seorang penyair mengatakan yang sebaliknya. Barang siapa yang tidak mahu dirinya dikenali, bererti dia telah menghidupkan jiwa. Hatinya hidup, jiwanya hidup kerana dia tak mahu dikenali sangat. Okey je aku hidup macam ni. Dia mencari-cari perhatiannya Allah. Takut menjadi orang yang bertahta, sangat dikenali, hatinya sibuk dengan makhluk. Kalau aku buat macam ni kau orang kata apa? Kalau aku buat macam ni kau orang kata apa? Allah, takutlah sahabat. Jujur, sebab itu sekarang ustazah takut. Ustazah sedang berperang dengan diri ustazah sendiri. Jujur. Takut. Sekarang kalau nak buat apa sahabat-sahabat, saya kesian. Tengok macam apa ni, kes yang founder Mamasat tu kan. Semoga Allah ampunkan dia, muslimat dirahmati Allah. Semoga Allah limpah rahmat, Allah Maha Penyayang, dia orang baik. Semoga Allah beri penyelesai kepada isu ini. Orang ambil kesempatan. Ya, mungkin dia tersilap. Insya-Allah ada jalan untuk membetulkan. Kenapa netizen ni terlalu galak? Ni dah keluar daripada Islam, ni dah kafir dah ni. Jangan macam tu dulu. Bayangkan orang tu membaca. Kok dia sama sekali tak ada niat macam tu. Ustazah rasa, ya Allah, dia tersilap cakap kok jadi macam ni, ya Allah. Kan kita nak bersangka baik lagi ni. Tapi andai benar apa yang dikatakan, tak ustazah dia memang begini. Ada pejabat agama yang untuk menyelesaikan isu ni. Bayangkan keluarga dia membaca kecaman-kecaman anda, bayangkan. Sahabat, jangan seronok kalau nampak orang terbuat silap, jangan seronok. Hari ni para asatizah berceramah 1 jam, 1 jam setengah, orang tak nak dengar sangat. Tapi bila orang ambil video pendek 1 minit, 1 minit setengah, lepas tu adalah isu sikit. Bukannya niat, macam mana nak cakap Ialah dalam ustazah bercakap 1 jam, 1 jam setengah ni, anda pun tahu kan, ada macam-macam yang kadang ustazah ada nada bergurau, ada contoh-contoh yang sekian. Tapi itu yang orang nak ambil. Yang kita duk baca ayat Quran tak diambil. Yang ada syair yang begitu indah menghidupkan jiwa, kita tak ambil. Kesian, muslimat dirahmati Allah. Kenapa zaman fitnah ni, ya Allah? Semua di sini, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Kesian sahabat-sahabat kita. Ustaz-ustaz cakap sikit, diajuk-ajuk, digelak-gelakkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, beraninya kamu mengecam-ngecam. Beraninya kamu menggunakan lidah dengan begitu, beraninya. Okey? Jadi sebenarnya orang yang dibegitukan, yang mudah dikecam, mudah ditohmah, mudah ni adalah orang yang dikenali. Jadi wahai orang yang ingin terkenal, itulah antara mahar yang anda kena bayar. Nak makan susah, orang nak jumpa aku, nak ambilkan kepala ikan ni, nak jumpa lah pula, nak minta tanda tangan je. Sekian dimaklumkan. Contoh Contoh, jangan pula yang ambil tanda tangan ustazah kecil hati. Tak. Contoh, kan, kalau pergi wedding dengan Ustaz Azwan suami kan, sahabat kita kan 5 minit amat bermakna. Lepas satu. Lepas tu, ustazah nak ambil gambar lagi, ustazah nak ambil. Ustaz sengih je, ustaz ambilkan gambar. Sporting, ustaz ambilkan gambar. Tapi ustaz siap cakap, tadi kat dalam bukan ambil gambar dengan ustazah. Tadi kat dalam lain ustaz, view lain, ada pelamin. Sekarang kat luar ni, kita lah pula jadi pengantin.
Oh Allah, ustaz kata tarik lalat ustazah tu sama tetap kat belah kanan tu. Sekali kat dalam tadi tu okey lah dah. Kenapa kat luar? Okey bang, tak, abang saja je nak cakap. Dengan mokcik-mokcik ni, abang cakap pun tadi okey, gurau-gurau je kan. Tapi maksudnya tu, jangan sampai menghalang jalan, jangan sampai menyusahkan. Minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini bukan bercakap dengan kesombongan, tidak. Tapi ini hakikat dan kenyataan. Okay? Sebab mereka pun ada life mereka juga. Jadi kenapa bila, itulah kata susah jadi terkenal itu, mereka bawa anak. Boleh tak kita nak gambar dengan anak awak? Kan? Dah mulalah risau. Ya, anak aku pula dah, dia orang minat ni. Apa yang dia pakai, apa yang dia tengok, apa yang dia ada, seolah-olahnya kena kongsi dengan semua orang. Tak senang hidup sahabat-sahabat. Merasa bahagialah dengan hidup bertuhan, dikelilingi oleh orang-orang yang cintakan Allah sungguh-sungguh. Masya Allah sahabat. Kan? Itu yang kita kena bayar. So, bila kata, bila ustazah keluar dengan ustaz contoh, tak apa abang faham. Jumpalah sekejap. Faham muslimat. Tapi kita yang mendakwa kita faham, tolong muslimat dirahmati Allah memahami satu situasi yang tengok keadaan lah kita kacau majlis orang. Padahal majlis tu bukan majlis kita. Saya rasa apa yang mereka rasa. Sebab tu kadang sampai mereka tak keluar. Nak shopping kena pergi luar negara. Itu depa lah, ustazah tak adalah shopping di luar negara. Shopping dalam negara pun tak sempat. Kan sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Barang siapa yang tidak mahu dirinya dikenali, bererti dia telah menghidupkan jiwa dan membahagiakannya. Orang yang tak dikenali jiwanya lebih bahagia. Orang yang dikenali sahabat-sahabat terkadang di sini senyum, di sini derita. Sebab apa di sini derita? Dia berhabis masa untuk meraih redanya manusia lain kepada dia. Artis je kot tapi perangai, nampak tak? Sekarang berapa banyak ustaz je tapi ingat malaikat, rupanya setan. Astaghfirullah, kenapa sampai sanggup macam tu? Kerana apa kau cakap kat dia macam tu? Hanya kerana dia ustaz yang dikenali ke? Subhanallah sahabat-sahabat. Sebab tu saya tak tahu macam mana nak cakap sahabat-sahabat. Dulu saya tak tahu nak berlive-live ni semua, tak ada. Hatta kalau orang yang lama dengan ustazah, masjid nak minta izin ni, ustazah kita buat record tak payahlah kot, ni kuliah untuk muslimat je. Ustazah memang mengajar untuk muslimat. Awal-awal ustazah dulu. Sampailah Allah beri PKP. Allahu Akbar. Ustazah rasa resah. Sebab apa ustazah resah? Bukan sebab PKP virus itu, bukan. Tapi sebab jiwa ustazah nak mengajar. Habis tu takkan ustazah nak mengajar ustaz seorang-seorang. Bang sini kuliah fiqah. Nak gimana bang nak lari? Abang boleh pergi surau yang. Abang AJK surau, boleh pergi surau. Syed dengar ceramah awak je jenuh lah abang. Macam tu kan. Takkan nak dengar ceramah ustazah 24 jam. So suka tak suka terpaksalah sahabat-sahabat tim khidmat. Asbab PKP jugalah mereka berkhidmat dekat ustazah. Ustazah tak reti nak buat macam mana ni. Macam ni ustazah, macam ni. Siap mereka buatkan video ustazah kalau nak buat live Facebook macam ni. Ustazah kalau nak Google Meet macam ni ustazah. Asbab mereka lah Allah izinkan datang mereka kepada ustazah. Pandailah benda-benda macam gini. Sampailah ustazah bertemu dengan anda semua sahabat-sahabat. Rupa-rupanya muslimat dirahmati Allah, kita bahagia berukhuwah kerana Allah. Tapi ni kat dalam ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, ya Allah, kalau tersilap sikit, tergelincir sikit, nu ada dah sipulan tu, ya Allah, aku manusia pendosa. Banyak sangat benda silap yang kita buat. Allah hijab je, Allah tutup aib kita sahabat-sahabat. Tapi bila ada sahabat-sahabat kita yang jauh lebih popular, terbuat sikit silap, tergelincir, ya Allah, tergelincir sikit, fitnah tuhmahnya luar biasa. Itulah maharnya orang yang dikenali. Anda faham maksud ustazah? Ya Allah, kalau mereka menjawab, membalas, akan jadi lagi panas. Ustazah bertemu dengan sahabat-sahabat kan, yang follower dia ramai. Bila ustazah bertemu, ustazah peluk mereka. Saya cakap hati-hati dengan fitnah dia, hati-hati. Ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab orang nak tengok. Bukan semua orang suka. Orang nak tengok berapa kerap sahabat-sahabat dia buat silap, dan orang akan tengok saat jatuhnya. Manusia, muslimat dirahmati Allah, memang cukup suka tengok orang jatuh lalu mentertawa. Dia tak sedar diri. Yang nak upkan kita Allah, yang nak jatuhkan kita Allah. Kehidupan seperti roda, sekejap di atas, sekejap di bawah.
Kenapa kita seronok ketawakan orang yang buat silap? Macam kita tak pernah buat silap, sahabat-sahabat. Saya sedih dengan apa yang berlaku sekarang ni. Saya kata orang tu boleh pimpin ramai ejen-ejen berjaya, ibu-ibu tunggal dan sebagainya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi dia melakukan kesilapan. Kalau betul itu dengan niat, insya-Allah akan dipimpin oleh orang-orang yang berautoriti. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita pun berhak menasihati dia kalau kita orang yang terdekat dengan dia. Tapi sudah pasti benda ni takkan dilepas pandang oleh mana-mana pihak. Kenapa kita yang bukan ahlinya pula dah keluarkan pelbagai hukum? Hati-hati. Orang kafir duk tengok je orang Islam bertelagah ni. Islam sama Islam saling kecam mengecam. Nak jadi apa sahabat-sahabat kita ni? Tolonglah bina kasih sayang. Semua manusia tak sempurna. Orang terkenal tak terkenal, semua manusia tak sempurna. Pasti ada cacat celah. Kita bukan Tuhan. Okey, kalau mulut kita sentiasa nak tengok jatuhnya orang kita padan mukakan, sampai bila kau nak membuka minda menjadi manusia yang memang takwa kepada Allah? Sampai bila? Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tidak melewati harinya dalam keadaan lapar dan gelisah. Sesungguhnya angin ketika bertiup dengan kencangnya, yang dihantam hanyalah bahagian pucuk pohon sahaja. Apa dulu masa sekolah? Peribahasa kebidalan kalau macam tu. Apa? Bagai enau dalam belukar. Dah lama tak buat karangan. Kalau dulu terror tau ayat-ayat macam tu. Enau dalam belukar. Apa? Yang nak kejar pucuk naik ke atas tu kan. Rupanya syair ni kata, kalau ada angin meniup, yang paling tinggi itulah yang kena dulu. Anda faham maksud? Biasalah orang popular kan. Memanglah sikit silap je orang kecam. Sebab itu, wallahi tak seronok jadi manusia popular sahabat-sahabat. Tak seronok. Ingat seronok ke? Tak seronok. Dan jangan bercita-cita menjadi terkenal. Kan? Kita dalam dunia dakwah sekarang ni, Ustazah kan sebut, macam mana bukan seronok tau buat kerja. Ya Kak Long, dia guru Ustazah panggil Ustazah Kak Long kan, sahabat-sahabat. Kak Long kawasan sebab paling garang kot. Masya Allah. Lepas tu bukan paling tua, ada lagi yang lebih tua. Subhanallah. Tapi subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa ya? Sebab kita nak sebutkan dalam dunia dakwah ni, Allahu Akbar, nawaitunya tolong bawa orang tunduk kepada Allah. Please. Saya pesan, tolong bawa orang tunduk kepada Allah. Jangan pernah bercita-cita nak bawa orang tunduk kepada kamu. Wahai manusia pendosa, wahai manusia yang banyak cacat celah. Apa sangat orang tunduk pada kita? Kita ni sebenarnya kalau Allah buka hijab, orang nak dekat pun tak sudi. Kalau Allah buka hijab, satu dosa satu bau, 10 dosa 10 bau. Bayangkan busuknya kita ni orang mendekat. Orang tak nak dekat sahabat-sahabat. So bila orang keliling kerumun kita ni, jangan seronok sangat. Letak di hati, Tuhan, dia pun tak tahu aku ni pendosa. Dia pun tak nampak dosa-dosa yang aku buat. Maka aku beristighfar pada engkau. Jangan dengan kembang kepak ni, wah ramainya orang ikut aku ni. Jangan. Bawa orang tunduk kepada Allah. Jangan bawa orang tunduk kepada kamu. Kamu ni belum tentu lagi tahta mulia ataupun hina di sisi Allah. Muslimat. Jadi kalau kita ada niat untuk bawa orang tunduk pada Allah, insya-Allah Allah akan bawa kelilingnya untuk menjadi hamba, sahabat-sahabat, yang dinampakkan kebaikan, tak dinampakkan keburukan. So wahai hati yang rasa ingin dikenali, bawa orang kenal Allah, bukan bawa orang kenal kita. Orang tak kenal kita tak apa. Faham ya? Tapi itulah, bila dah masuk Facebook apa semua, macam mana tak nak orang kenal, muslimat? Seboleh-bolehnya kita memang tak boleh lari. Tu zaman sekarang ni memang tak boleh lari. So macam mana? Ya, betul Aina Ismail. Orang tak kenal kita tak apa. Jangan Allah yang tak kenal. Rugi serugi-ruginya. Masya Allah, tabarakallah. Sabda Nabi SAW, ini lagi takut. Man ra'allahu bihi wa man samma'a samma'allahu bihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah pukul 8:04 ke? Masya Allah. Pantasnya masa berlalu. Saya beria-ria buat 2 tajuk hari ni. Ampun. Okey, saya habiskan. Barang siapa beramal kerana riak, yakni ingin amalnya dilihat manusia,
Allah pun akan memperlihatkan amalnya kepada manusia. Kau nak sangat orang nampak amal kau, memang Allah akan buka mata. Wah, hebatnya dia ni, aku nak follow dia lah. Wah, hebatnya dia ni, aku nak follow dia lah. Ya Allah, takutlah sahabat-sahabat. Kau memang niat untuk ramai follower, kau memang niat untuk dikenali, memang orang akan ikut engkau. Allah beri apa yang kau nak. Tapi barang siapa beramal, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Barang siapa beramal kerana riak, yakni ingin amalnya dilihat manusia, Allah pun akan memperlihatkan amalnya kepada manusia. Dan hanya itulah balasannya. Hanya itulah balasannya. Nanti di hadapan Allah, ya Allah, aku bagi banyak contoh yang baik kepada orang. Takkan aku tak layak masuk syurga? Yang kau dah dapat dah dulu kat dunia. Follower ramai, banyak dapat hadiah, orang puji, orang puja. Itu kau dah dapat dah. Tapi itu dunia dah habis dah, ya Allah. Aku nak apa-apa yang kau bagi nikmat dekat atas akhirat ni. Aku nak masuk syurga kau. Tak dapat dah. Aku dah dapat semua kat dunia dulu. Ya Allah Tuhan. Sahabat-sahabat, jangan pandang. Saya pesan pendakwa-pendakwa, saya pesan kat sahabat-sahabat saya, jangan pergi ke mana-mana tempat tu kerana hasil imbuhan yang kita dapat. Apa yang kita nak kutip dekat akhirat? Ya, kita perlukan kos untuk minyak kereta, penginapan, segala bahan-bahan bacaan yang kita buat rujukan, semua tu perlukan duit. Tapi jangan jadikan itu matlamat. Wow, sampul tebal ni. Jangan. Anda akan resah kat sini. Resah sahabat-sahabat. Saya bila bergementar kadang kalau yang halayak ramai, bukan yang online kan, dulu-dulu. Ya Allah, ramainya, takutnya nak bercakap. Nanti dia cakap, Ustazah, kita punya VVIP ni ada ketua pengarah turun, ada ni turun, ada sekian-sekian turun. Bohonglah, tak menggigil tubuh. Tapi bila tunjuk macho tu muslimat, hati kata apa? Ya Allah, aku hamba, mereka hamba. Aku hanya mengharapkan redha-Mu, ya Allah. Ini satu kekuatan. Tolong sahabat, jangan, aku kena buat betul ni sebab ada datuk depan tu. Anda akan lemas. Anda penat. Aku kena buat baik ni, CEO turun ni, pengarah turun ni. Anda penat. Wallahi. Tolong buat baik kerana Allah. Tolong buat yang terbaik sebab Allah suka untuk kita buat baik. Kalau kita, pengarah turun segala, ujaklah saya nak buat best lagi ni. Tapi kalau staff je yang turun, kuli-kuli cleaner program tu, kau apa? Nak goyang kaki? Nak silang kaki depan orang? Sahabat-sahabat, kita nak jadi manusia macam mana sebenarnya? Kita bukan nak popular di sisi manusia, tapi kita takut kalau Allah sama sekali. Kan nanti di mahsyar Allah diceritakan malaikatun saffan saffa. Malaikat ni berbaris, bersaf-saf. Saya selalu gambarkan kalau dalam tafsir muslimat, cuba tengok macam agung punya pertabalan ke apa sajalah majlis di istana. Kadang-kadang tu kita ada masa tengok, wah macam ni rupanya bangsa dalam istana. Macam ni rupanya. Kena tunggu agung naik atas tahta, kita barulah boleh duduk. Saya sebenarnya minta maaf, saya cukup rimas. Kita kena berdiri untuk tunggu VIP lalu, saya cukup rimas dan menyampah. Minta maaf. Sebab tu bila saya lalu orang berdiri, saya suruh duduk. Saya rimas sahabat-sahabat. Kenapa nak kena berdiri? Orang ni dah duduk-duduk je lah. Saya rimas. Minta maaf sahabat-sahabat. Saya tak boleh simpan. Tapi kalau kadang-kadang kita terpaksa melaluinya, kan kita kena hormat majlis orang. Tapi hati saya benci. Hati saya tak suka. Hati saya rimas dengan benda-benda macam tu. Okay, letak saya dekat tempat VIP, saya rimas. Suami saya lagi rimas. Yang kenapa kena duduk kat meja VIP? Kita kan nak pergi wedding ni. Abang tak sukalah. Suami saya senang je. Kenapa dia tak suka? Sebab rimeh nak pakai sudu. Aku nak makan ayam pakai sudu. Melompat ayam aku lagi. Lepas tu abang nak tambah. Abang kalau makan memang suka tambah. Kan orang lain makan seciput je, seujung jari. Abang nak tambah macam tu makan Okey, bang faham. Lari-lari. Kadang-kadang, mana Ustazah? Tadi ada dekat meja VIP. Minta maaf, janganlah. Panggil-panggil lagi, janganlah. Ustaz suruh beratur ni ambil makanan. Janganlah. Kan tak suka. Minta maaf sahabat. Sesiapa nak jemput Ustazah. Saya tak suka. Tak suka. Itu je nak cakap. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Barang siapa beramal kerana sum'ah. Sum'ah ni ingin amalnya didengar oleh manusia. Allah pun akan memperdengarkan amalnya kepada manusia. Dan hanya itulah balasannya. Takut. Hati ni ada niat. Orang nampak, orang tahu. Allah tak pandang kamu.
Orang dengar, sahabat-sahabat. Allah tak dengar kamu. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak sebut macam mana lagi? Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita kadang-kadang dalam majlis-majlis kan, kita baru nak hulur duit RM50 satu sampul dekat asnaf, orang miskin, orang OKU, nak berjalan ke kita tu pakai tongkat, selangkah-selangkah, kita tunggu je seronok. Bukan tak tahu dalam tu RM50. Kenapa kita nak orang tu datang kat kita ambil sampul hanya RM50? RM50 tu celah gigi kau je, wahai VIP. Minta maaf Ustazah sebut. So kalau kita tahu yang kita nak santuni tu adalah golongan abdu'afa yang lemah, kenapa kita tak mendatangi dia? Ya Allah, aku ni kalau kaya raya lagi aku tak nak RM50. Aku nak bagi seorang RM500. Tapi ni bukan duit aku nak bedok pula pada 20 orang. Ya Allah, sikit sangat RM50 ni. Aku pun RM50 ni kot sekali makan. Depa RM50 ni beli barang asas je. Aku yang patut mendatangi mereka, bukan mereka terhege-hege datang nak ambil sampul ke aku ni. Mulia sangat ke aku ni? Tolong ada rasa macam tu sahabat. Kalau kita tunggu mereka datang kat kita, saya rasa malu dengan Allah. RM50 je kau nak bagi kat dia sampai kena orang bertongkat wheelchair datang kat engkau ni. Engkau datanglah kepada dia. Sahabat dirahmati Allah. Ya Allah. Tapi kadang-kadang ada yang Ustazah boleh buat macam tu. Kadang-kadang adalah situasi yang menghalang kita untuk kan tak apa Ustazah bla-bla-bla kan. Payah sahabat-sahabat. Lebih baik kita nak bagi duduk diam-diam. Tak payah nak buat majlis-majlis ke apa kan. Sebenarnya lah. Tapi Ustazah cakap macam ni, ada sesuatu kadang-kadang yang kita terlibat dengan keprotokolan. Anda tahu keprotokolan kan? Kalau kita tak melalui benda tu, langsung kita tak dapat menemui dan menyampaikan hajat cita-cita kita. Sebab tu seronok kalau kita buat program sendirian berhad. Tapi kalau terlibat dengan tu, kita nak buat cara ni, tak boleh ikut cara tu. Macam tu lah. Okay, harap anda faham apa yang Ustazah cuba nak sampaikan. Payah juga ni nak bercakap. Okay, surah An-Nisa ayat 142. Yura'unan nas. Allahumma salli ala Muhammad. Mereka berbuat riak dengan solat kepada manusia. Kan mereka tunjuk solat tu tunjuk pada manusia. Rugi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ali Imran 188. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Dan mereka suka supaya dipuji dengan amal yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Apa yang syok sangat? Apa yang buat mereka suka sangat? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya kalau orang macam, makasihlah Ustazah, tahniahlah. Awak terima kasih kat saya pula. Program ni program masjid. Terima kasih dekat AJK Masjid yang ada tak tidur malam tadi. Yang pagi-pagi tadi tinggalkan suami kat rumah semata-mata nak bagi program ni lancar. Anak menangis ditinggalkan kat rumah. Bukan Ustazah. Ustazah duduk saja bercakap elok. Allah Ustazah terima kasih Ustazah sebab ni. Bukan sebab Ustazah muslimat, sebab kamu datang. Cuba kalau kamu tak datang, kamu dapat tak program ni, ilmu ni, manfaat ni? Tak dapat. Ini sebab usaha kamu. Allah izin kaki kamu melangkah ke tempat baik. Jadi wahai kamu dan kamu, kekallah berusaha untuk diredai Allah. Siapapun kita, orang duduk di atas tahta, di bawah, semuanya kena memburu redanya Allah. Anda pasti bahagia. Tapi kalau anda rasa, ini aku nak pergi ni kan, kalau tudung aku sengit, orang duk cakapnya, biar pilah. Macam-macam mana pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semalam Ustazah masa mereka bagi tudung tu nak pakai dekat, dengar kan, belah sini tu tak macam mana, entah oning dia. Ustazah tak suka pakai tudung-tudung macam tu. Kan belah oning dia tu macam menggelembung kan, lalas dia peduk sibuk lah dalam ni, cari macam mana nak dapatkan tudung Ustazah untuk pakai. Saya pakai tudung saya sendirilah, senang. Kemahlah Ustazah nak tukar-tukar lagi macam ni kan. Tak apa Ustazah, kita usahakan juga. Lalas Ustazah pun kata, boleh dah. So, tarik dia ke belakang, sebenarnya macam nak tercekik-cekik sahabat saya. Dah boleh dah Ustazah. Boleh je. Sebenarnya memang sengit pun tudung. Biar bila orang bukan nak tengok tudung ke nak tengok apa. Yang penting program berjalan lancar elok. Tapi ada certain perkara sahabat-sahabat dirahmati Allah, memang dia rasa sebab tudung tu lah program tak berjalan. Sebab pelik sungguh. Kan? Alhamdulillah Ustazah senang di TV Al-Hijrah sebab mereka Alhamdulillah. Okey, kalau Ustazah selesa lah. Tapi ada juga yang stesen dia
tak boleh, kena ikut SOP dia pula. Kalau tudung macam ni mencacatkan skrin, tak boleh, kena tukar yang lain. Aku ingat aku suka rimah. Sekian dimaklumkan. Okey. Surah Al-Anfal ayat 47. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Dan janganlah kamu, wahai orang-orang beriman, kita insya-Allah, berperilaku seperti orang kafir yang keluar dan kampung halaman mereka dengan rasa angkuh dari kampung halaman mereka. Ni bukan dan, min diyarihim maksudnya dari kampung halaman mereka. Ubah bukan dan tapi dari kampung halaman mereka dengan rasa angkuh dan bersikap riak kepada manusia. Jangan bila keluar je memakai pakaian sombong dan angkuh. Anda nampak macam orang semua wow, tapi Allah akan rendahkan darjat anda serendah-rendahnya. Wa na'udzubillah min zalik. Pakaian riak itu nipis dan hanya menutupi yang ada di bawahnya. Jika kamu berpakaian dengannya, sama saja kamu telanjang. Allah, ini bukan hadis. Kata-kata orang-orang alim, sahabat-sahabat. Kita duk rasa macam hidup kita ni dah gah sangat, follower ramai, orang ramai suka. Tapi engkau ada riak. Engkau seperti orang yang berpakaian tetapi bertelanjang. Kan kita tahu satu hadis Nabi, kalau wanita yang pakai ketat-ketat tu semua berpakaian tapi telanjang. Lepas tu kita yang tudung labuh, yang pakai baju longgar ni, itulah yang Nabi kata berpakaian tapi telanjang. Tapi dia tak sedar diri dia tu memakai pakaian sombong. Itulah sebenarnya berpakaian tapi telanjang. Faham sahabat-sahabat? So tak payah sibuk nak jadi orang yang dikenali. Cukuplah sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita mencari macam mana Allah nak pandang hati kita ni sebagai orang yang terjauh daripada ujub, riak, takabur, sum'ah, penyakit-penyakit hati. So pandangan Allah akan tertancap elok kepada hatinya orang beriman dan bertakwa yang sentiasa padam sifat-sifat mazmumah, gantikan dengan mahmudah di dalam hati. Allahu Rabbi, bukan senang kan sahabat-sahabat? Tapi kita usahakan bersama-sama. Silap saya di mana-mana tolong tegur, kerana saya manusia biasa dan saya manusia lemah. Walaupun nampak besar, tapi sebenarnya kecil je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Di sisi siapa? Di sisi Allah yang maha berkuasa. Jom kita rebut tahta itu, tahta orang beriman yang menjadi kekasih Allah. Wallahu'alam. Esoklah kita sambung 149. Tapi esok Ustazah di TV Al-Hijrah. So Ustazah cuba cari masa untuk Latahzan. Mungkin saya tak ingat selepas sejak tengok jadual supaya semua kita cakna besok pukul 7 Ustazah di TV Al-Hijrah kan. So 18 hari bulan Ustazah ada kelas pukul 10 pagi. Jadinya Latahzan kalau buat pun tak boleh besok Ustazah umum. Tak boleh nak ijaz sebab saya tak pasti jajah susun jadual Ustazah 10 pagi ni hadir ke online. Kalau online okeylah. Dan besok 5 petang kita join sembang santai asal sampai mengesot di dunia, berlari di akhirat. InsyaAllah ada cerita-cerita surprise untuk anda. Bye-bye. Assalamualaikum. Awak tak boleh nak finish.